Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dan insya-Allah pada pagi ini kita baca surah Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ayat yang ke-11 kita baca hari ini dari surah Taubah, sambungan kepada cerita berlepas dirinya orang mukmin daripada orang kafir. Dua hari ni ataupun tiga kelas yang lalu semua kita cerita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Tujuannya pertama menjaga akidah kita lah. Okey. Mereka ada agama mereka, kita ada agama kita, tapi tak sama. Agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam.
Yang kedua, sebab kita berlepas diri juga supaya kita ni tidak ikut dia dan menjadikan dia tu selesa. Dia mesti ada satu stres untuk tidak beriman. Dia tidak ada zon selesa. Sebab Allah Ta'ala nak suruh manusia ni beriman. Allah Azza wa Jalla ni nak suruh manusia beriman. Nabi SAW pun nak suruh beriman. Hak cara lembut ada. Orang boleh cara lembut lah. Orang yang tidak boleh cara lembut, dia kena dengan jihad, perang dan sebagainya. Yang tu terpulanglah kepada masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Oleh itu, jika mereka bertaubat dari kekufuran, setelah daripada berlaku macam ni, dia pun taubat dari kekufuran, yakni masuk Islam lah. Wa aqamus salah, kemudian dia mendirikan salat. Wa atawuz zakah, dia menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kamu seagama. Jadi kalau dia taubat masuk Islam, kira saudara kamu dah lah. Tak adalah istilah perang tu. Jadi sebab tu lepas Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, dia ni padahal antara orang yang disebut oleh Nabi SAW, kalau dia bergantung di kelambu Kaabah sekalipun, bunuh. Cuma dia je tuan. Ada beberapa nama Nabi sebut waktu masuk kota Mekah tu, fulan ni kalau jumpa, bunuh. Walaupun dia duduk berlindung, kira dalam kehormatan Kaabah kan, walaupun dia tu pasal Allah halalkan untuk Nabi satu hari tu menawan kota Mekah. Tapi Ikrimah ni lepas dia balik semula ke jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan takut-takut tu, tiba-tiba dia masuk Islam, akhirnya jadi saudara. Padahal dia perang Nabi berapa lama kan. Jadi inilah yang menunjukkan maksud dari jihad dan keluasan Islam dalam menerima musuh sebagai saudara. Kalau dia betul masuk Islam, saudara kita. Jadi bukan kita nak balah, kita nak ajak dia masuk Islam. Okey, satu. Yang kedua, ayat ni secara spesifik, ayat ni surah Taubah ayat ke-11 adalah ayat yang menjadi hujah bagi orang yang mengatakan siapa-siapa yang tidak salat hukumnya kafir. Sebab dalam ayat ni Allah letak syarat, kalau mereka itu taubat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, barulah dia adalah saudara kamu. Fa in tabu, taubat, wa aqamus salah, salat, wa atawuz zakah, tunai zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kamu dalam agama. Jadi ayat ni secara spesifik salah satu daripada hujah yang mengatakan siapa yang tidak salat terkeluar daripada Islam dan dia bukan lagi saudara kita. Walaupun mengucap, walaupun adik-beradik, walaupun ada pertalian darah, walaupun jiran, kalau dia tak semayang, dia bukan saudara. Pasal Allah Ta'ala kata, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kenapa Allah Ta'ala letak dari syarat tu fa in ni dia panggil syartiyah. Dalam bahasa Arab, in syartiyah ni dia ada jawab syarat.
apa yang ada dalam jumlah syartiyah, maka dia dikira syarat kepada jawab syarat. Kepada jawab syarat tu macam mana? Kalau adik dapat A, ayah bagi basikal. Okeylah. Kalau adik dapat A, ataupun kalau adik solat Jumaat 5 waktu, kemudian dapat A, pergi sekolah tak rajin miss ponteng, ayah bagi motor. Wah. Atau besar dah lah. Tadi sekolah rendah basikal. Kalau semayang 5 waktu, kelas tak pernah ponteng, dapat A pula, ayah bagi motor. Kapcai sudahlah. Jadi bagi motor besar, ayah pula dia. Biar dia beli sendiri lah besar tu. Ketiga tu bayar zakat tu kalau tak debat dia. Tak apalah. Jadi semua syarat tu terpakai sebelum daripada fa yang kedua tu adalah fa jawab syarat. Mana kalau dia tak komplit syarat, tak dapat lah kan. Samalah. Fa in tabu, kira taubat, wa aqamus salah, kira dengan salat, wa atawuz zakah, tunaikan zakat. Fa tu jawab syarat di situ. Maka dia adalah saudara kamu dalam agama. Jadi siapa yang mengucap tak solat, tak kira saudara. Dan di atas dasar mengiktiraf zakat sebagai rukun, dan siapa meninggalkan dia murtad, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tak bayar zakat sebagai perang kepada golongan murtad. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Allahu Akbar. Jadi beratnya syarat solat ni. Dah ramainya orang yang tak solat. Macam mana kita nak buat? Macam mana tak tahu. Kuliah dah. Kena buat lagu mana? Poster ke? Pensebaran ke? Lah ni maya Jumaat pun orang tak pergi. Boleh lepak-lepak kedah. Apa ni? Tak boleh, tak cukup penuh. Masjid mesti penuh. Padahal banyak je masjid tak penuh. Okay? Ramainya orang tak solat. Dalam Ramadan pun tak solat juga. Ramai juga dalam Ramadan pun puasa tapi tak solat. Kalau orang puasa dan tak solat, maka hukumnya apa? Puasa dia adalah sia-sia. Puasa tanpa solat adalah lapar dan dahaga sahaja. Tak ada pahala. Okay? Adalah sia-sia. Kalau Indonesia kata percuma puasa tanpa solat. Boleh buat iklan tu. Percuma. Percuma ke apa? Percuma puasa tanpa solat. Maknanya tak ada pahala. Orang duk bazar Ramadan, kadang kita tengok Allah buka kedua, duk buka dah kan, kedua duk buka dah, asal lagi ramai orang, maghrib pula lepas kita dah sebut ni banyak. Waktu kerajaan Kelantan tutup bazar Ramadan, ada orang komplain. Dan ada orang juga yang puji. Bukan pujilah, ada orang juga dia kata ini adalah ujian Allah kepada kita. Sebab ramai je orang berniaga bazar tak solat. Sebahagiannya ada yang tak puasa malah. Bukan letih nak kerja ni. Dia bukan kilang proses sekali itu, dia buat harian.
Hari ni nak jual, hari ni buat. Hari ni nak jual, hari ni buat. Balik pagi esok cari. Hak jual air letih dia. Afdal lah kali-kali jual lauk. Saya jumpa semalam. Tapi hak bagusnya kalau di surau dekat kita ni, bazar dia tepi surau kan. Ni dekat yang 7E kita ni. Dia tepi surau. Jadi kalau kita semayang asar tu, jumpalah geng-geng hak ahli masjid lah. Hak tidak ahli masjid tak pergi juga. Jadi dia orang tu boleh curi waktu sekejap, tinggal kedai, masuk solat Jumaat, kemudian keluar balik. Jumpalah dia malah jual air tu. Dia kata, oh nak ustaz, kata jual air je. Nak cari mata kucing lagi, nak cari ais lagi, cincau lagi, nak cari macam-macam. Tu kalau jual air pernah dia tu ustaz. Kalau jual lauk tak tahu. Oh berganda-ganda. Lauk pula bukan satu jenis. Nak potong bawang lagi, tumis lagi, masuk lauk. Ganda-ganda. Itu yang sibuk bulan Ramadan. Akhir sekali daripada sibuk beribadah, kita jadi sibuk untuk buat benda lain. Al-kisahnya apa dia? Ramai orang yang tak salat. Tidak hak bazar je, hak tidak bazar pun sama juga. Kita sedang diuji oleh Allah, tapi masih lama yang tidak memahami mesej dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan boleh jadi hari ni, kalau contohlah habis tu ustaz lagu mana, kalau kita hukum orang tu terkeluar daripada Islam, okey, sebab tak solat, macam mana pula hukum hakam hak berlaku pada dia? Nikah, kahwin, harta pusaka dan seumpama dengannya lah. Macam mana pula kita berhukum dengan zahir? Hak dia zahir dia tu, dia orang Islam, dia ngucap 2 kalimah syahadah. Okey, jadi kalau dia mati pun tanam di perkuburan Islam, tapi bila dia masuk dalam kubur tu, Allah tahu apa isi dalam dia. Jadi kalau dia tak semayang, orang treat dia macam orang Islam, padahal dari sudut hukum terkeluar. Mana kalau dia kahwin pun kita kata sah lah. Kalau hak dah kahwin dah tu lah. Kalau hak belum kahwin lagi tu, kena tanya dulu solat dia tu macam mana. Kalau dia kata tak solat, tak payahlah. Takkan kita nak cucu kita tu dijaga oleh orang yang tidak mendirikan solat? Tanya dulu hak nombor 1 sekali. Pasal apa? Dari sudut hukum pun dia bukan Islam. Dari sudut hukum hakikilah, hukum zahir ni, kalau dia mati kan kita kafan, mandi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat dia kalau dia bertaubat. Kalau dia tak sempat taubat pun, moga tidak ada declaration yang boleh kata dia ni terkeluar daripada Islam, sehingga semua hukum-hukum dalam bab nikah, kahwin, jual beli, harta pusaka dan sebagainya, yang tu qadhi, khija qadhi. Bukan khija kita, ustaz dan sebagainya, mufti pun tak bagi keputusan tu. Mufti ni dia bagi hukum je, yang melaksanakan dia panggil qadhi. Qadhi ni memutuskan. Jadi selama dia tak putuskan orang ni terkeluar daripada Islam, maka kita bermuamalah dia sebagai orang Islam lah. Tapi Allah tahu apa isi hati dia, maka berhati-hatilah bagi orang yang meninggalkan solat, dan jadikanlah dia keutamaan kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu, dan jika mereka mencabuli sumpahnya,
ba'da ahdihim wa ta'anu, dan mereka pula mencela sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela apa? Wa ta'anu fi dinikum, cela agama kamu. Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, dan supaya mereka berhenti dari kekufuran serta bertaubat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatalkan perjanjian. Okey. Setelah buat perjanjian, tiba-tiba dia hina Islam. Tengok ni. Ayat ni tengok, perhati molek. Wa innakasu, sekiranya mereka mencabuli sumpah. Waktu berjanji bersumpah, ikat sumpah janji setia, kita begini. Tiba-tiba lepas daripada tu dia langgar sumpah dia. Mim ba'di ahdihim, setelah mengikat perjanjian setia. Kita dengan dia ada perjanjian. Dia orang kafir, kita orang Islam, buat satu ikatan perjanjian. Janji dari sudut ke apa? Dari sudut ni lah perang jihad ataupun perjanjian keamanan atau sebuah pakatan coalition kau, kan? Mim ba'di ahdihim, maknanya dia ada satu ikatan perjanjian. Wa ta'anu fi dinikum, tiba-tiba dia cela agama kamu. Tiba-tiba dia cela agama. Janji molek-molek dia tak serang pun. Dia bukan serang senjata dalam ayat ni, janjian damai, dia tak serang senjata, tapi wa ta'anu fi dinikum, dia cela agama kamu. Okey. Ai abuhu wa antaqasuhu, itu mereka mengaibkan agama dan merendah-rendahkan dia. Wa min hahuna ukhidha qatlu man sabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au man ta'ana fi dinil Islam au dzakarahu binaqsin. Dari ayat ini diambil hukum wajib bunuh siapa yang menghina Nabi ataupun menghina agama Islam ataupun merendah-rendahkan Islam. Tengok. Ni supaya orang sebut tak gini lah. Allah, ayat Quran macam ni lah kau. Kalau orang sebut kepada raja benda tak baik, apa hukum dia? Berat tak di sudut perlembagaan? Raja Malaysia ni sebab hukum ada, cuma raja kita baik. Raja kita baik tak apalah, rakyat buat salah pun dia maafkan. Jadi akhir sekali kemaafan dia yang merupakan privilege, akhir sekali dia anggap itu adalah hak dia, right. Dia ada antara privilege dengan right, kan? Hak dia anggap hak dia untuk tidak dihukum, dan dia anggap hak dia untuk mencela orang. Sampai pekat hari ni isu apa, contohlah buat video hina
Permaisuri agung kan, contohlah institusi diraja lah. Kita bukan mentakdiskan, mensucikan seperti sucinya dia dengan tak ada kesilapan, maksum, dah. Tapi sebagai entiti yang dilindungi perlembagaan, sebagai menjaga keamanan dan sebagainya, tak wajar untuk dilakukan begitu. Apatah lagi dalam perlembagaan kita pun boleh gitu. Cuba kalau kes ni berlaku dekat Thailand. Zaman dululah. Zaman lah ni pun dah berani dah sikit orang Thailand. Tapi tak berani macam pak kita lagi. Pak kita ni malah dia boleh kata satira politik bukan jenayah. Tengok. Bukan jenayah pada dia. Pasal apa? Dia anggap itu adalah hak dia. Untuk mempermainkan orang adalah kebebasan dia. Padahal kalau orang bagi kemaafan itu adalah privilege, kena hargai dia. Baik, saya katakan tadi, kalau berlaku di Thailand, apa berlaku? Apa jadi? Bunuh. Tapi mereka ni, sebab tu saya kata dia nak acuan pelampau demokrasi. Dia nak seperti US. Hak mana orang boleh kutuk presiden, orang boleh caci maki dia, orang boleh openly, dan dia anggap itu, itulah hebatnya. Hebat tak hebat, gah dia di media je. Tapi kalau pergi sana, berapa ramai homeless dia, lagi ramai daripada negara orang Islam yang dia duduk serang. Kita orang miskin, fakir dulu, contohlah zaman di Iraq dulu, zaman di Syria dulu, orang Islam ni fakir lah, memang ada fuqara fakir, tapi tak ada lah siapa pekat. Nak masuk restoran pun tak boleh. Dia punya homeless tu, tarah dia dengan fakir orang Islam. Kita ada bantuan zakat, ada gapo. Orang kita, orang Islam, bila tengok fuqara, timbul rasa kasih sayang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh buat baik kepada orang miskin. Orang miskin di sisi Islam dengan orang miskin dekat homeless dekat dengan Amerika, jauh beza. Dia nak tengok sisi, kita lantang bersuara gini. Kapitalis. Tapi kat penyembah demokrasi ni gitu. Ukuran dia yang terbaik Amerika Syarikat. Jadi dia nak apply semua yang apa dia ada Amerika Syarikat tu, kalau boleh nak apply pak kita. Tu pelampau demokrasi. Padahal sistem Islam yang terbaik. Tujuan dia, kalau dia ada salah silap, pemerintah itu urusan dia dengan Allah. Dia akan dihukum. Dia akan dipertanggungjawabkan. Tapi Allah Ta'ala larang kita ni dan untuk menderhaka dan memerintahkan kita untuk taat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan sebuah negara. Bila aman, kita boleh solat, kita boleh bayar zakat, kita boleh dirikan masjid, kita boleh buat majlis ilmu, kita boleh macam-macam. Jadi jangan sata bila kita perintah taatlah kepada raja. Ni ta'assub lah. Tak, ini adalah perintah agama. Habis itu dia orang tak salah. Bukan kita kata dia tak salah, dia salah pun kita kena taat. Dalam perkara ma'ruf yang dia suruh, kita kena taat. Walaupun dia ada banyak salah benda lain. Sebab apa? Sebab pada ketaatan tersebut adanya keamanan. Jadi kalau raja tiba-tiba, kembali kepada topik asal tadi, kalau di Thailand bunuh, maka Allah Ta'ala lebih berhak untuk marah. Allah Ta'ala lebih berhak untuk marah apabila seseorang mencela agamanya, apabila seseorang mencela Rasulnya, ataupun merendah-rendahkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Lalu Allah Ta'ala kata, sekiranya setelah buat perjanjian itu, mereka cabuli perjanjian itu dan mereka menghina agama kamu.
Apa kesimpulan dia? Faqatilu a'immatal kufr. Perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum kafir itu. Sebab tu kadang-kadang ada orang Islam, mula-mula dia berjanji dah dengan orang kafir. Ikat perjanjian, buat satu kesepakatan. Tapi lepas lama-lama bila dia tengok, demon ni janji pun mulut dia terhadap Islam ada. Dan kebencian dia terhadap Islam ada. Dia nak sehingga agama Kristian ataupun agama lain duduk sama level dengan Islam. Yang tu cerita lain dah tu. Maka di saat itu jaga agama lebih utama daripada jaga kesepakatan dengan orang kafir. Tapi tak popular lah. Nanti kata, dia ni penunggang agama. Padahal orang cela agama tu sebenarnya orang hak duduk diam di saat agama dicela. Orang ni lah sebenarnya penunggang, bukan penunggang, penungging lah kita kata, hak tungging belakang, berpaling daripada agama. Pasal apa? Nak jaga sangat kesepakatan dengan orang kafir. Sebenarnya orang yang diam di saat Islam kena cela, oleh kerana dia ni adalah rakan sepasukan, oleh kerana orang ni rakan seperjuangan atas platform yang sama, tiba-tiba bila orang kafir cela Islam, dia diam, senyap tak kata gapo. Lepas tu peluru dia duduk tembak kepada orang Islam. Maka ketahuilah di saat itu orang ni lah sebenarnya tak betul. Okey, dalam apa jua situasi lah. Ayat ni disebut di sini dalam tafsir was-sahih annal ayah ammatan wa in kana sababu nuzuliha musyriki Quraisy. Yang sahih daripada ayat ini ialah bersifat umum kepada semua manusia walaupun diturunkan untuk kafir Quraisy. Mana Nabi suruh perangi orang-orang kafir Quraisy yang hina agama. Lepas berjanji hina agama, perangi. Ayat ni turun pada kafir Quraisy, tapi dalam tafsir sebut maknanya umum untuk semua. Mana kalau kita tiba-tiba berlaku perjanjian antara kita dengan orang kafir, perjanjian damai, dia kena hormat kita, kita hormat dia. Tapi bila dia cela agama kita, habis, no kompromi. Kawan kita pun gitu juga. Kalau kawan, tapi mu jangan main family aku. Nah, melawak boleh, tapi mu aku mu jangan cela. Dah. Mana tu kecek gitu. Kawan pun kalau mu kecek tak molek pada mu aku tumbuk. Nah. Gitu, kawan-kawan. Tapi kalau bab tu kita, ni agama kita lebih mulia daripada mak ayah kita. Jadi kalau dia berkawan, tiba-tiba dia menghina agama. Kawan tiba-tiba, mungkin mulut dia tak hina, tapi dalam hati dia, dalam gerak kerja dia, ada perancangan dia nak angkat agama dia sama dengan agama, nak merendah-rendahkan agama Islam. Dan dia ada perancangan-perancangan untuk memurtadkan orang Islam sebagai contoh. Kita nak kata apa? Nak duduk lagi? Dah lah, padas setakat tu je lah. Hak duduk sengih-sengih tu kata dia ni tak ada sensitiviti agama langsung. Orang hina agama pun dia senyum, tak apa. Kita kan diperintahkan untuk taat setia pada janji. Orang ni dah pijak kepala dah ni. Ni ayat Quran ni pada musyrikin Quraisy. Faqatilu a'immatal kufr.
perangilah pemimpin-pemimpin mereka. Disebut di sini, okey, a'immatal kufr ka Abi Jahal wa Utbah wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf wa addada rijalan. Berkata Qatadah, pemimpin-pemimpin yang kafir seperti Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, dua orang anak Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan lelaki-lelaki lain, termasuklah Abu Lahab dan seumpama dengannya. Sebab itu pada perang Badar, pemimpin-pemimpin ni hak kena dulu. Malah kerana ayat inilah Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dia kata, kana fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Okey, Abu Bakar ilan nas, perkataan Abu Bakar kepada manusia, kepada orang ramailah, hina wajjahahum ila Syam, sewaktu dia nak hantar mereka, tentera dia ke Syam, dia kata, satajiduna qauman muhawwaqatu ru'usuhum fadribu ma'aqidash syaitan minhum bisuyuf fawallahi la an aqtula rajulan minhum ahabba ilayya min an aqtula 70 min ghairihim wa dhalika bi anna Allah yaqul faqatilu a'immatal kufr. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, kamu akan dapati satu kaum di Syam nanti, orang begini-begini sifat dia, menunjukkan tu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Maka tebaslah ma'aqidash syaitan minhum bisuyuf, tebaslah tempat duduk syaitan itu, bisuyuf, dengan pedang-pedang. Sesungguhnya aku bunuh seorang daripada mereka, mana perang lah, lebih aku suka daripada bunuh 70 orang yang bukan mereka. Pasal apa? Itulah dia panggil, orang Kelantan panggil kepala pengat. Kalau kita panggil dia kalau sini kan, Pala Samsing. Pala Samsing. Kita panggil pala pengat lah. Tak tahu apa nama pengat. Itulah dia pala pengat. Pala pengat tu kat maknanya. Kalau ada dia masalah. Kalau tak ada dia, orang lain ni pengikut ni tak apa, dia tak ada buah kat dia pun okeylah. Ni kena ada macam ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata perangi, bunuh. Perangi hak tu, hak besar-besar tu. Hak besar-besar tu. Hak besar-besar ni lah masalahnya. Hak bawah-bawah ni tak ada masalah, dia ngikut je. Lepas tu kalau sebahagian daripada kita dia rasa saya duk berkawan dengan orang non-Muslim okey je. Hak ni memang okey. Hak tak okey ni hak atas tu. Dan tu yang buat kerja nak ubah rasa ke apa semua, hak atas tu. Dan bila kita cakap tentang bab ni pun, kita tu bukan cakap tentang muamalah kita dengan orang kafir sebelah rumah, yang mana dia ni duk baik dengan kita. Ayat jihad ni biasanya terlibat orang-orang yang memerangi Islam, dia duduk atas ni, pemimpin-pemimpin mereka, panglima-panglima mereka. Kau duk fikir setiap hari macam mana dia ni nak merosakkan agama, atau sekurang-kurangnya macam mana dia nak suruh jadi negara Malaysia ni bagi contoh lah, bukan lagi negara yang Islam sebagai agama rasmi perlembagaan. Takkanlah nak tunggu sampai akhirnya benda tu dihapus baru kita nak terhantuk, baru terngadah. Contohlah tu contoh. Dan ayat ni terpakai pada
zaman kita, terpakai pada zaman sebelum kita dan terpakai pada zaman selepas daripada kita. Sebagaimana yang disebut dalam tafsir ni, ayat ini turun pada kafir Quraisy tetapi maknanya umum sampai bila-bila. Baik. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Maka kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, innahum la aymana lahum, mereka tidak ada sumpah setia pada mereka, tidak menghormati sumpahnya, la'allahum yantahun, supaya mereka berhenti dari kekufuran itu dan bertaubat. Lepas tu kalau cerita bagaimana Nabi dengan Ka'ab al-Ashraf di Madinah, kita pernah sampai ke cerita Ka'ab al-Ashraf? Bukit terbakar. Tak nak sampai lah gitu. Tak nak. Oh, situ lah ni boleh lah. Tak sempat nak pergi gitu. Di Madinah. Dekat Masjid Quba tu ada satu kubu Ka'ab al-Ashraf. Kubu Ka'ab al-Ashraf ni dia pemimpin Yahudi. Jahat pemimpin Yahudi ni. Sehingga akhirnya dia berhutang dengan orang, dia berhutang dengan dia. Kalau orang tak boleh bayar, dia ambil anak perempuan orang sebagai ganti. Jahat. Bila Nabi masuk jadi Madinah, orang mengadu pada Nabi tentang kejahatan dia. Akhir sekali Nabi SAW perintah untuk bunuh dia. Pasal jahat pemimpin gitu. Maka sahabat-sahabat pun pakak, dia nak kuburkan masuk payah. Jadi dia orang kata kita pakak untuk pergi buat menyamar jadi penjual senjata. Dia senjata, maka aku akan ajak dia keluar daripada kubu dia untuk bincang bab bisnes. Dia dengar bisnes, okey, sembang. Cantik pedang apa semua sekali. Pedang ada, akhir sekali mari seorang belakang, pegang, tebah bunuh, mati. Pasal apa? Kejahatan dia terhadap Islam. So isu dia di sini ialah jangan dilihat sebagaimana isu mati itu. Kalau nak tengok isu mati, itu kejahatan dia tu. Kalau kita tengok mati, orang kena hukum gantung sampai mati pun mati. Kita tak kata salah. Sebab apa? Sebab kesalahan dia tu. Ngedak-dadah gantung sampai mati. Oh, zalim. Tak, kesalahan dia tu. Kematian dia tu merehatkan orang daripada kejahatan dia. Kematian dia tu merehatkan orang daripada kejahatan. Berapa ramai orang yang bila dia mati, orang rehat daripada kejahatan dia. Tapi selama dia hidup, letih orang. Pencuri, perampok, perogol. Bila dia mati, aman, rehat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ayat-ayat jihad ni jangan dilihat dalam konteks kejam, zalim. Ada orang dia sampai peringkat nak hapuskan hukuman bunuh. Terlalu nak jaga human right ni. Macam hukuman rotan juga. Human right lah dia sangat. Human right. Untuk tidak rotan. Parent lah ni yang kira duduk sekolah kak. Cikgu kalau rotan anak saya, siap cikgu. Saya akan dakwa di pasal apa? Human right. Dia lupa bahawa cerita rotan ni ada dalam nas Quran dan hadis kan. Cerita ada dalam hadis pun. Nabi suruh gantung rotan, bukan nak pukul pun. Suruh adab menjaga bila orang tengok. Pamerkan dekat rumah. Pasal apa nak suruh budak tu tengok? Adab mendidik. Pasal kalau dia tak semayang pun Nabi suruh rotan. Tapi jangan dilihat kejamnya rotan. Tak ada. Dia kena tengok perbuatan tu ada maksud di sebaliknya. Begitulah dia jihad.
Maksud di sebaliknya la'allahum yantahun, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan supaya mereka kembali kepada Islam. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, mengapa kamu tidak memerangi satu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah juga yang mula-mula memerangi kamu. Tidak patut kamu takut kepada mereka. Tengok ayat. Kalau orang baca ayat ni kan, jelas dia punya kena betul-betul dengan Islam. Sehingga Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak mau perang dengan satu kaum yang telah mencabuli sumpah setia, satu kaum yang berazam untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah juga yang mula-mula memerangi kamu. Wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum, kamu takut kepada mereka. Fallahu ahaqqu an takhshawhu, Allah lah yang lebih pak kamu takut. Kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti untuk langgar perintahnya. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu betul orang-orang yang beriman. Kalau kamu betul dengan orang beriman, kamu tidak teragak-agak untuk memerangi orang-orang kafir yang sifat dia kita dah sebut tadi baru ni. Orang kafir ni ada 4 kan. Kafir nombor 1 sekali, hak paling rapat lah kita kata, hak paling rapat kafir zimmi, hak rapat dengan kita lah, kafir zimmi. Naik taraf yang kedua, orang kafir yang dia, negara dia dengan negara kita ada perjanjian damai. Okey, negara dia dengan negara kita ada perjanjian damai. Dia panggil kafir muahad. Muahad. Perjanjian tu tengoklah lagu mana. Zaman Nabi dulu Allah batalkan semua sekali hak sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Kalau tiba-tiba perjanjian tu untuk trading lah. Kalau kita contoh kata kita ada perjanjian ASEAN, grup ASEAN, mana-mana negara ASEAN ni bebas mari dan sebagainya, contoh, maka dipanggil muahad. Yang ketiga jauh sikit, musta'min. Dia ni tak ada perjanjian dengan negara kita, tapi dia sendiri tu secara peribadi nak masuk negara kita minta izin, kemudian diizinkan untuk masuk, kemudian bila dia masuk maka dia aman. Ini kategori ketiga, musta'man. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, kafir yang memerangi Islam. Kalau dia duduk dalam negara Islam dan dia merancang untuk menyerang Islam, hak tadi asalnya zimmi, boleh pergi kepada harbi. Sebab zimmi ni makna dilindungi. Selama mana? Selama ayat-ayat yang kita baca ni tak kena pada dia. Tapi kalau dia ni ada, macam saya sebut, hina agama, bukan dia je, kalau buat hina agama ni orang Islam pun kena hukum kan. Kalau kita kata dia tak boleh lagi ni, bukan takat dia, orang Islam sendiri kalau hina agama kena hukum. Ni orang Islam kena, orang kafir pun tak kena. Relax dah. Pasal apa? Izzah tu, kita tak merasakan izzahnya agama Allah. Atakhshawnahum, mu takut ke dia ke? Allah Ta'ala tak kata mu takut ke dia ke?
fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah lebih kamu patut takut kalau sebenarnya kamu betul-betul beriman. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dalam agama, menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya, menjadikan kita orang yang nampak kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Okey, kalau sudah sampai itu memperjuangkan hak asasi pekerja seks, pelacur tak nak dipanggil pelacur, nak kena pekerja seks. Ni acuan barat betul dah ni. Bila Islam ditindas, dia diam, senyap je. Bila orang kafir ditindas, dia pula bang kecek. Waktu si kafir cakap tentang Islam dengan tak baik, cara elok, ataupun dia berusaha untuk menyucuk jarum-jarum kekufuran dalam negara Islam, kamu diam. Bila orang Islam cakap pada orang kafir, kamu pula pergi backup. Terbalik dah. Dunia tu dengan terbalik habis. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang cinta kepada Islam. Bukan cinta kepada parti dah, cinta kepada Islam. Jangan bila saya cakap gini, oh ustaz tu dia parti tu itu. Tak. Dia sebab bukan parti, sebab Islam. Sebab Islam. Siapa-siapa yang bawa inti kepada Islam, maka dia adalah benar. Tak kira lah dia duduk pada pihak mana. Tapi maknanya Islam tu yang kita sayang. Dah orang ni hak bawa Islam, kalau dalam banyak-banyak senara tak ada orang lain, dia seorang ada. Kita bukan sokong dia, tapi kita sokong Islam. Dah dia tu bawa, maka orang pun apa, oh macam dia sokong tu. Padahal kita sayang kepada agama kita. Tak ada parti, tak ada gapo, tapi sayang kepada agama. Kerana Allah memerintahkan kita begitu. Okay? Untuk konteks zaman kita lah. Jadi sayangilah Islam. Allah yarham Tok Guru ni kata, parti-parti ni, dia kata kalau dia masuk Islam, kalau dia sokong Islam, settle kita, tak payah balas dah kita. Bila temu masalahnya bila dia tak sokong Islam, itu masalah. Dalam bukan erti kata parti politik lah, parti politik itu wadah saja. Tapi sebut perjuangan. Ada orang perjuangan dalam medan dakwah, kerja dakwah, tapi kena ada juga orang yang tolong jaga dalam bab ni. Alhamdulillah, salah satu kebaikan kita, agama ni diletak di bawah raja-raja. Kalau Profesor Dr. Syam Rahayu ni, kita dalam konteks negara kita, alhamdulillah satu kebaikan, agama ni duduk di bawah raja-raja. Sebab apa? Sebab raja-raja tahu dah, kalau dia letak di bawah parti politik, habis. Tengok dasar pendidikan negara, tengok apa berlaku. Kejap bahasa Inggeris, kejap gitu. Dasar politik ni kan, caca merubah. Naik orang ni, dia buat dasar dia, naik orang ni. Begitu cepat. Tapi kalau raja-raja ni, walaupun kita kata bukan semua mereka adalah perfect, nak cari macam khalifah dulu, memang tak ada lah. Memang tak ada. Tak usah kata nak jadi sebagai khalifah pun tak ada. Kita sebagai rakyat nak jadi seperti rakyatnya Abu Bakar pun tak mampu. Kita duk nak tunjuk, oh tu tak serupa dengan Abu Bakar, tak serupa dengan khalifah Nabi. Pahmu sebagai rakyat serupa kau dengan rakyat dia. Kita pun tak serupa juga. Cuma dari satu kebaikan Profesor Dr. Syam Rahayu sebut, mereka dulu tahu kalau agama ni dia letak di bawah politik, habis. Sebaik majlis agama Islam ni duduk di bawah raja-raja. Akhir sekali pertimbangan dia tu tidak terkesan dengan tukar ganti ahli politik pun, majlis agama tetap dengan cara tu.
Alhamdulillah. Jadi dia sudut perfect tu memang kita kata tak ada lah kan. Kita pun tak perfect juga. Cuma dari sudut tu Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga agama kita. Lalu politik ni tukar-tukar. Mungkin mari orang Syiah menang jadi betul kan? Tak nak tukar jadi Syiah, habis semua kita. Baru ni pun mari dengan delegasi Iran ke apa semua kan, zaman apa tu sekejap pun ni. Berapa boleh masuk dalam parlimen, ziarah dan sebagainya. Dengan gambar-gambar kita tengok tu. Oi, kalau agama betul duduk di bawah parti politik, habis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita tak kata ni perfect dah kita ni, baik terbaik dah. Kita tahu banyak lagi yang kita kena baiki. Tapi alhamdulillahi ala kulli hal. Setara ni mujur dah alhamdulillah. Sehingga agama-agama lain pun nak disebar luas pak kita pun jadi macam takut-takut. Baguslah alhamdulillah. Dari satu sudut tu baguslah alhamdulillah. Kita syukurlah pada benda baik tu. Tapi kalau ada musuh-musuh Islam, dia nak supaya benda ni hilang. Tak nak gitu. Dia nak demokrasi, acuan demokrasi barat. Islam sebagai agama rasmi perlembagaan biar ada pada nama je, pada realiti tak ada. Ini sebenarnya ancaman terhadap agama. Kena hati-hati. Jangan waktu pedang duduk perang pistol kau duduk kat kepala baru kita kata ni baru ancaman. Allah Ta'ala sebut ni wahammu bi ikhrajir. Dia ada keinginannya untuk, dia ada keinginan nak halau Nabi. Keinginan. Allah Ta'ala suruh faqatilu. Allah Ta'ala apa? Wahammu bi ikhrajir. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Okey? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Panjang lagi ayat-ayat surah Taubah ni. Memang kita tahu nampak bapa dia tak ada Fatihah depan dia. Tak ada Fatihah. Bapa tak ada bismillah depan dia. Pasal ayat-ayat macam ni ayat-ayat memberi ketegasan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.